hak asasi merupakan suatu aspek yang penting dalam kehidupan manusia kerana dengan perkara inilah yang akan melindungi hak-hak yang sepatutnya mereka dapat. Hak asasi kemanusiaan. Memanglah manusia mempunyai hak sejak zaman perwitian lagi. Hak untuk hidup umpamanya adalah satu hak. Tidak ada siapa yang boleh dengan sewenang-wenangnya menamatkan kehidupan seseorang. Konsep ini diperkenalkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melalui piagamnya pada 1945, disusuli Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Konsep hak asasi manusia adalah berdasarkan andaian bahawa semua orang memiliki satu bentuk hak yang sama sebagaimana mereka memiliki identiti yang tidak dipengaruhi oleh faktor tempatan, perkauman dan kewarganegaraan. Peristiharan ini terdiri daripada 30 perkara yang menggariskan pandangan Perhimpunan Agung terhadap hak asasi manusia. Ia menyenaraikan pelbagai hak asasi manusia daripada hak sibil termasuklah juga hak untuk berwarga negara. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 melalui perkara 15 menyatakan bahawa setiap orang adalah berhak kepada suatu kewarganegaraan dan tiada siapa pun boleh dilucutkan kewarganegaraannya secara sewenang-wenangnya atau dinafikan hak menukar kewarganegaraannya. Namun begitu, jika kita melihat kepada keadaan dunia yang berlaku sekarang, kewujudan orang tanpa negara atau stateless ini adalah semakin membimbangkan. Apa yang menjadi persoalannya adalah mengapakah perkara ini berlaku? Statelessness merupakan fenomena yang berlaku secara global yang mempengaruhi keseluruhan masyarakat yang terdiri daripada bayi yang baru lahir, kanak-kanak, pasangan dan warga emas yang berlaku akibat beberapa sebab yang mengelirukan. Menurut UNHCR, sekurang-kurangnya 10 juta orang di seluruh dunia tidak mempunyai kewarganegaraan. UNHCR mendefinisikan stateless sebagai seseorang yang tidak mempunyai kerakyatan oleh mana-mana negara di bawah undang-undang. Sesetengah stateless adalah pelarian, namun tidak semua pelarian itu adalah stateless kerana ada sebahagian daripada stateless ini tidak pernah melintasi sempadan antarabangsa. Stateless berlaku disebabkan beberapa faktor yang mendorong situasi ini seperti diskriminasi, pentadbiran kerajaan, konflik atau peperangan, masalah perundangan dan maklumat diri yang tidak dikenal pasti. Menjadi stateless menyebabkan mereka menghadapi beberapa cabaran yang mengekang mereka dari tuntutan terhadap akses pendidikan, pekerjaan, kesihatan, hak mengundi dan perlindungan negara. There is not enough awareness. Many people do not even know what statelessness means. Everybody knows what a refugee is, but I mean, what is it to be a stateless person? And also because sometimes states, for reasons of national sovereignty, are very reluctant to engage in an international commitment in relation to questions of nationality that are in the very center of their sovereignty concerns. But it is a dramatic problem. Imagine yourself, you are not here in London, you are in the slums of a city in the developing world. You have no nationality, you have no ID card, you have no access to health services, you cannot send your children to the school, you cannot have property, you cannot have a legal job. You can be arrested by the police and detained indefinitely. I mean, it's a question of human dignity, and it is also an enormous amount of suffering. It is essential that having 12 to 15 million, it's difficult to estimate the exact number of people in these circumstances. It's a huge human rights problem. It is unacceptable that it remains unknown, and it is essential that we raise awareness and that we make states understand that they need to do everything they can for these people to be recognized, for their rights to be recognized, and for a solution to be found for them, which means for a nationality, for them to have a nationality, to have a country they can call theirs. We are doing our best to lobby in order for the convention to be ratified by the largest possible number of countries, but it's not only the convention, it's national legislation, it's nationality laws, and it is also a political commitment to address the plight of the people that, as I said, suffer enormously because they find themselves in a limbo, in a legal limbo situation.
Kewujudan stateless ini bukannya hanya terletak di suatu tempat sahaja, namun di seluruh dunia termasuklah di Malaysia, terutamanya di Sabah. Ia merupakan isu yang sensitif yang sering kali dipolitikkan. Tambahan pula, aliran migrasi melalui rantau telah muncul ratusan tahun yang lalu yang sudah pastinya lama sebelum kemunculan sempadan negara bangsa. Legasi seumpama migrasi tersebut telah banyak menyumbang kepada kecelaruan berkaitan pendokumentasian yang dihadapi oleh pihak individu itu sendiri dan juga negara pada hari ini. Sabah merupakan kawasan yang kompleks dari segi geografi, terutama di bahagian hujung perairan Sabah. Sejarah pergerakan populasi di sekitar Borneo dan perairan Sulu telah menimbulkan kembali isu tuntutan ke atas timur Sabah oleh pihak yang mendakwa berasal daripada Kesultanan Sulu dari selatan Filipina. Penemuan Royal Commission of Inquiry on Illegal Migrant in Sabah (RCI) yang menyiasat tentang masalah melibatkan kewarganegaraan dan imigran di Sabah termasuk projek kad pengenalan yang memberikan kewarganegaraan Malaysia kepada warga asing di Sabah telah dilakukan bagi mencapai matlamat politik semata-mata pada Disember 2014. Namun begitu, laporan yang dibuat menimbulkan perdebatan ke atas isu keselamatan negara dan kerajaan negeri Sabah yang menubuhkan dua jawatan kuasa bagi membincangkan isu tersebut dan langkah pelaksanaan seperti mana yang dinyatakan dalam laporan. Pada masa yang sama, perhatian masih jelas tertumpu terhadap golongan bukan warga negara yang menetap di Sabah. Zon Sulu merangkumi utara timur Borneo dan selatan Filipina yang merupakan tanah air yang bersejarah bagi migrasi yang dahulunya menjadi lokasi bagi golongan bajau laut berpindah randah sejak berkurun. Penutur bahasa bajau laut dikenal pasti oleh sesetengah sarjana sebagai golongan etnolinguistik yang paling luas bagi golongan pribumi rantau ini. Walau bagaimanapun, definisi bagi pribumi masih sukar dipahami. Berbalik kepada sejarah asal pada kawasan tersebut, ramai bajau laut pada hari ini menemui identiti mereka tanpa sebarang pengiktirafan yang sah walau di mana jua mereka berada atau pada dasarnya layak bergelar stateless. Bajau laut seringkali dikenal pasti bersama golongan migran yang tidak diiktiraf termasuk bekas pemegang IMM 13 beserta keluarga. Contohnya, golongan yang berasal daripada keturunan pelarian, kanak-kanak jalanan, pendatang tanpa izin yang sering kali menjadi sasaran pihak berkuasa. Di Sabah, kumpulan sebeginilah yang lazimnya dirujuk secara kolektif sebagai imigran haram atau tidak sah. Penubuhan negara bangsa pada dasarnya bersifat eksklusionari dan perdebatan yang berlaku di Malaysia mengenai kewarganegaraan masih lagi berbelah bagi dengan status antara warga negara dan bukan warga negara dan antara orang sah dan orang yang tidak sah. Malaysia adalah antara salah satu dari negara-negara yang tidak menandatangani dua perjanjian antarabangsa ke atas statelessness iaitu 1954 Convention Relating to the Status of Stateless Persons dan 1961 Convention on the Reduction. Walau bagaimanapun pada tahun 1995, Malaysia telah menandatangani 1989 UN Convention on the Right of the Child (CRC) yang memfokuskan kepada hak kanak-kanak. Melalui artikel 3 menyatakan the best interest of the children must be the primary concern in making decision that may affect them, yang mengkhususkan mengenai bajet, polisi dan pembuatan undang-undang. Konvensyen itu juga menurut artikel 7 menegaskan negara akur bahawa a child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name and the right to acquire a nationality. Bajau laut yang lebih dikenali sebagai palau atau sama di laut merupakan golongan yang hidup nomad di atas laut yang tidak mempunyai tempat tinggal di atas darat. Mereka hanya akan ke darat apabila memerlukan barang keperluan seperti gas masakan, periuk belanga, pakaian dan sebagainya. Kebanyakan mereka hidup di atas dengan berbekalkan sumber laut sebagai makanan harian. Golongan palau ini tidak mempunyai pendidikan sebaik golongan bajau di darat. Malah, kerakyatan mereka tidak diiktiraf memandangkan kebanyakan dari mereka tidak mempunyai kewarganegaraan. Walau bagaimanapun, kebanyakan mereka dilihat hidup secara nomad di sekitar sempurna dan sesetengah daerah Sabah dalam keadaan gelandangan dan kekurangan keperluan harian seperti masyarakat Sabah yang lain. Ikuti temu ramah kru kami bersama Korporal Kamal Jamil yang telah berkhidmat sebagai polis Diraja Malaysia selama 32 tahun terhadap
golongan Palau di Sabah. Palau ni paling ramai sekali di daerah Semporna. Setahu saya lah, masa dulu memang tiada pernah mandiri, hidup di atas laut, jarang di darat. Pendapatan nelayan. Agama orang masa dulu tiada agama. Tapi sekarang ni saya rasa ramai yang agama Islam atas nama Islam salah. IC pun saya rasa ada. Lagipun saya tengoklah masa saya di KK, itu ramai yang bekerja di restoran. Jadi saya tanya orang sana, memang saya faham. Cara slang orang tu saya faham bahasa orang, bahasa Bajau. Bajau ni banyak, macam Bajau Pulau ni lain dengan Bajau Pulau lain. Bajau daripada Filipin lain. Filipin banyak Bajau. Yang Pulau ni sampai sekarang orang masih di laut. Tapi dah zaman moden ni ada yang bekerja di restoran, ada yang sekolah sudah tinggi, dan ada yang di Semenanjung di jumpa jual-jual handphone apa semua di highway. Itu je mengenai Palau. Kru kami berjaya menemukan sesetengah masyarakat Palau yang tinggal berdekatan pesisiran pantai UMS yang berhampiran dengan kawasan belakang Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan. Mereka tinggal di sekitar pesisiran pantai yang dikenali sebagai Kampung Tanjung Laya, dan kampung tersebut didiami oleh 10 buah keluarga Palau yang lain. Inilah perjalanan yang mereka perlu tempuhi dalam keadaan semak samun untuk mencari sumber air yang bersih, memandangkan kawasan mereka yang mereka diami tidak mendapat sebarang perkhidmatan elektrik atau sumber air yang bersih. Ada kalanya mereka hanya bergantung nasib dengan air hujan yang bersih atau sumber air melalui surau fakulti berdekatan sebagai sumber air harian. Ikuti jelajah kru kami dalam meneroka kampung tersebut dan menemu ramah salah satu keluarga Palau yang tinggal di Kampung Tanjung Laya. Boleh saya tahu siapa nama Pak Cik? Ya, nama betul. Jeffrey bin Jamari. Orang panggil? Aliang. Jeffrey bin Jamari. Makcik? Dia punya nama dia? Aisyah. Aisyah. Tahun berapa ya datang ke sini? Tahun 80. Oh, jadi pakcik datang ke sini terus tinggal sini lah memang. Ya. Masuk Dia semua. punya keluarga ini baru 2 orang di sini. Baru 2 orang. Ya, saya punya masih keluarga saya jauh ke jauh. Mamak dapat ya? Mamak sudah. Kami saya punya makcik tinggal di Kenaruk. Pakcik dengan pakcik yang di sini campur anak-anak semua berapa orang ya? 9. 9 satu family. 10 kak? 10. Termasuk baby 10. Kau tahu lah orang susah begini lah. Tidak apa memakcik. Ini pakcik sama makcik ada kerja ke tu? Kerja? Ya. Dulu saya kerja di Mesir. Itu tukang skripun satu. Dia punya bini saya bekerja di sana. Kau tahu lah kami ini tumbuh itu bos saja. Kontrak lah maksudnya. 4 bulan sudah saya sakit. Macam kalau makcik kerja, pakcik dah di rumah. Di rumah. Dari rumah. Jadi selain makcik tidak ada soal lain yang kerja. Makcik seorang siap memang. Oh, satu orang je menampung lain-lain lah. Oh. Macam kalau macam makcik kerja di sana tu berapa lah yang selalu dapat? Iya, bayarannya selalu berapa kena bagi? 1 bulan ini belum dapat. Dia orang 4 bulan belum saya gaji dia orang tu. Itu sudah saya. Lain daripada macam makcik sama pakcik yang makcik kerja tu nak ada buat kerja lain jual-jual. Dia dah pergi laut semua.
Pergi laut Macam-macam. ikan. Oh, ikan. Ini orang-orang kerja gini tak kerja kan, di laut, mancing, bisa RM3, RM4 begitu. Di mana Pak Cik jual tu Pak Cik? Jual di sini di kampung-kampung. Kita kerja di laut, pergi macam ambil itu sikut. Petang begitu kan macam tarik turun juga ambil sikut. Kadang-kadang petang tu tahu dah banyak anak. Inilah. Ya dia ni dulu kerja pergi ini saja. Oh. Jadi ujung minggu pun masih kerja lah atau tidak? Ujung minggu. Memang ujung minggu pakcik sama makcik macam gini lah selalu. Tak jalan-jalan pergi mana-mana tidak. Untuk kau tahu kan dulu kan di pintu kau tahu dulu susah bah. Orang timbak itu lah semua orang sunuk tu. Kami takut. Kita cari makan kehidupan. Memang terutamanya orang Suluk lah sana lah. Dia kiranya pakcik datang sini mau cari inilah tempat selamat. Tempat selamat lah. Jadi sebab tu kalau datang ramai-ramai di sini. Dulu datang ramai-ramai macam mana? Saya punya macam bapak saya lah, macam orang punya keluarga dulu. Yang lain jangan balik lah, kawasan orang pakai sudah dikipin. Oh, tapi pakcik stay lah di sini. Bapak saya meninggal sini sudah. Bayangkan kehidupan mereka dalam gelandangan, hidup dalam pondok kecil yang dipenuhi seramai 10 ahli keluarga. Siapa sangka di sebalik semak samun hutan sekeliling pesisiran pantai UMS terdapat beberapa buah keluarga yang bertungkus lumus meneruskan kehidupan dengan serba kekurangan. Walau bagaimanapun, perpindahan keluarga ini demi menyelamatkan diri dari golongan Sulu di Kepulauan Filipina terlihat senyuman kesyukuran di air wajah mereka. Kru kami juga sempat merakam sedikit sebanyak pemandangan sekitar kampung Tanjung Raya. Akan tetapi, mengapakah golongan Palaui ini tidak mendapat kewarganegaraan dan diiktiraf sebagai golongan stateless? Malah, ada sesetengah menyatakan mereka berbahaya menjadi golongan yang masuk ke Sabah tanpa dokumen yang sah. Memang dia orang juga untuk buat apa ni, kad pengenalan apa semua, tapi orang ni macam tak ambil indah. Tapi tentang jenayah itu memang tiada. Daripada segi sosial apa semua tiada. Cuma sekarang ni banyak di KK tu kan yang minta sedekah apa semua tu pula. Seperti mana diperdebatkan ke atas isu imigresen dan kewarganegaraan, populasi berbeza yang ditetapkan di Sabah telah dipinggirkan dari masyarakat umum walaupun terdapat usaha membina identiti sebagai seorang Sabahan. Sebagaimana di tempat lain dalam dunia ini, pengasingan yang berlaku boleh mewujudkan ketidakadilan sosial dan mendorong kepada ketidakstabilan pada peringkat antarabangsa termasuk konflik dan anjakan. Di Sabah, sosiopolitik dan pengasingan politik adalah mengaitkan imigran haram, bekas pelarian, suaka dan golongan stateless melalui satu retorik bahawa semua golongan ini dianggap sebagai ancaman terhadap keselamatan negara dan menjadi bebanan terhadap sumber yang terhad. Hanya rakyat Sabah yang tulen yang mempunyai akses terhadap semua urusan awam termasuk kelahiran, perkahwinan, kematian, pendidikan, pekerjaan yang sah dan perkhidmatan kesihatan. Satu golongan yang berbeza telah dikumpulkan dalam kumpulan bahaya. Apa pendapat tentang orang Palawan? Pendapat kan itu kehidupan atas laut kan, dalam atas perahu. Lepas tu kalau dari sudut etnik mungkin baguslah sebab mengekalkan identiti kan. Kalau dari segi macam pandangan orang lain pula dia macam mendapatkan penempatan setinggal. Secara paradoksnya, kepelbagaian di Sabah dianggap sebagai strategi pelancongan yang mana mempromosikan 32 kumpulan etnik yang diiktiraf di Sabah. Manakala, kedudukan bajau laut yang masih sama di Sabah telah menguatkan grey industri yang memberi tumpuan kepada janji-janji kosong yang menjanjikan pendokumentasian yang sah terhadap mereka.
Ramai kanak-kanak yang lahir di Sabah termasuk golongan pribumi Sabah yang masih belum berdaftar sekiranya mereka dilahirkan di hospital atau ibu bapa mereka tidak mampu menyediakan dokumen asas di Jabatan Pendaftaran Negara. Polisi yang menekankan kes-kes stateless yang melibatkan individu terancam. Namun begitu, ramai stateless dan golongan yang tidak diiktiraf terutamanya kanak-kanak tidak mempunyai tempat selain Sabah sebagai rumah mereka dan tidak pernah melepasi sempadan antarabangsa. Hal ini demikian kerana dengan menekankan isu stateless Sabah, ia turut membantu kerajaan menilai saiz dan profil populasi stateless dalam kawasan mereka dan menentukan perkhidmatan kerajaan yang diperlukan dalam usaha untuk menguatkan masyarakat Malaysia merealisasikan bakat dan kekuatan yang belum diterokai. Kempen global anjuran UNHCR I Belong yang menyeru agar isu stateless ditamatkan pada tahun 2025. We've just come out of an election where the ruling party did not perform well. There are rumours that several Sabah MPs may defect over to the opposition. Is the deportation exercises a way to appease political tension? Well, it is true that all the component parties in Sabah made a demand to the federal the leadership that one of those that need to be resolved in Sabah is the long-standing problem of illegal migration in Sabah. All of us, all the component parties, right. And this is one of the response. I think this is a genuine effort for them to do an attempt to resolve the whole thing. Although based on past experience, it has always been an exercise in futility. There were several such operations before, but you see an increasing numbers of these immigrants in Sabah. And now with the conflicts in the southern Philippines, as reported, there will be even more of them here. But again, if they are here to work and so on, frankly, I don't have a problem with that because we need extra labor force. But if they are here and because of hardships and so on, they were idling and there are crimes being committed and so on, then of course they will be resentful. Setakat ini, terdapat penglibatan yang terhad terhadap isu ini dari Kerajaan Negeri Sabah. Terdapat beberapa komen Kementerian Dalam Negeri yang mencetuskan reaksi yang tegang dari Kerajaan Negeri dan pihak pembangkang di mana memburukkan lagi jurang antara Putrajaya dan Kota Kinabalu. Malaysia is not signatory of the UN Protocol on Refugees 1952. So Malaysia does not recognize the rights of refugees as such. All right. So, but Malaysia is a signatory of the UN Convention on the Rights of Children. Let me just read to you what Article 7 says. Article 7 says the child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name and the right to acquire a nationality. If that's the case, why doesn't Malaysia then, as a signatory to the UN Convention, step up and help these stateless children? Let's start with the refugees. Okay, Malaysia does not recognize their rights as refugees to begin with. In the children, Malaysia is doing a little bit of that now, but I think this is in what way? Well, I think the at least trying to identify them, you know, and as I say, it has not been easy. That is why for my party, we are asking for a Royal Commission inquiry to actually determine who these people are, where they are. We've had royal inquiries after royal inquiries, but there is no effective, there has not been a Royal Commission inquiry into this. I don't think the so-called Royal Commission will be a solution as well, because it will still be the same government who are appointing people into that commission. And this type of Royal Commissions has been dealing with various other scandals and so on. And you don't see resolutions out of that. Even if Malaysia is a signatory to the Refugees Convention, strictly speaking, these so-called stateless children, they are not refugees. Strictly speaking, for example, a lot of them came here because of economic hardships, and they've been like second or third generations here. And I agree with Connie, some sort of basic protection should be afforded to them. If the Malaysian government can't handle that, that's fine. We have NGOs, international NGOs from more advanced countries who are happy to do that. But are the Malaysian government willing to open its door to these NGOs to help these children? I think that is also crucial.
Ini jelas bahawa isu stateless dan pendokumentasian serta mengakui hubungan antara populasi stateless dengan keselamatan negara akan lebih berjaya sekiranya dikaji melalui keselamatan manusia yang disertai dengan kesejahteraan sejajar dengan undang-undang. Jadi orang pulau ini kan, orang ini stateless kan, saya tahu jangan dong kita NC kan. Jadi sebab orang tinggal di laut pada masa yang lama, menyebabkan orang macam ada tempat yang benar. Jadi apa pendapat Cik tentang apakah macam penyelesaian yang raja lakukan? Sebab di Sabah ini kan banyak orang nih, orang pulau di Sabah. Jadi apa pendapat Cik tentang? Pada pendapat saya kan, sepatutnya macam kerajaan perlu membuat satu kebajikan lah untuk mengambil kebajikan mereka. Kalau tidak pun orang perlu menyiasat kenapa benda ni boleh berlaku. So kita pun tidak tahu yang pulau ni asal usul dia pun tidak tahu. Tiba-tiba ada kan dia perahu macam migrasi lah, pindah randa, perlu mengambil tahu lah tindakan satu masa, perlu mengambil tindakan untuk mengkaji masalah ini. Oke, itu saja. Terima kasih. Hari yang indah bermula seperti biasa. Pasar Filipin yang berada di tengah kota Kinabalu menjadi antara pusat utama pengunjung dari dalam dan juga luar negara. Pasar tersebut bergerak seperti sedia kala bermula petang hingga malam hari. Kebanyakan golongan bajau, sulu dan palau berniaga untuk mendapatkan wang bagi menampung keperluan harian. Mereka-mereka ini kebanyakannya dilihat bukan datang dari golongan yang berpendidikan dan celik huruf. Di sini kami sebagai mahasiswa UMS di bawah kumpulan sekolah jalanan Pasar Filipin atau dikenali sebagai SJPF membuat kerja sukarelawan dengan memberikan pendidikan percuma kepada mereka-mereka yang memerlukan di sekitar pasar tersebut pada setiap hari Ahad. Ikuti kisah kami bersama perintis sekolah jalanan Pasar Filipin iaitu Muhammad Naim Fahmi bin Kamarudin terhadap hal ini. Kereta perkataan lain. SJPF tidak melihat hak asasi untuk mendapatkan pendidikan ini terhad kepada sesuatu golongan sahaja. Semua kanak-kanak berhak untuk mendapatkan pendidikan sama ada mereka ini stateless maupun warga negara. Dalam isu stateless untuk mendapatkan hak kewarganegaraan daripada kerajaan, pihak kerajaan mungkin boleh mempertimbangkan hal ini. Kerana dalam hak asasi manusia, dalam konteks hak sosial, kebudayaan dan ekonomi, selain pendidikan, kanak-kanak ini berhak untuk mendapatkan persekitaran dan kediaman yang selamat. Di mana SJPF pada 10 tahun akan datang bergantung kepada kerajaan mahasiswa untuk turun ke Pasar Filipin bagi memberikan pendidikan, khususnya mahasiswa di UMS. Ini kerana pendaftaran dan penubuhan SJPF ini dibuat di bawah autoriti pihak UMS. Sekiranya kanak-kanak stateless yang pernah dibimbing oleh SJPF akan menuntut kewarganegaraan daripada pihak kerajaan apabila mereka dewasa, ia tidak menjadi satu tanggungjawab kami sebagai organisasi. Kerana organisasi kami hanya melunaskan hak asasi manusia dalam konteks hak pendidikan sahaja. Berikan pendidikan dan juga pengajaran moral kepada kanak-kanak stateless dan juga kanak-kanak miskin kota yang tinggal di bangkiran Pasar Filipin. Di samping itu, penubuhan ini adalah untuk memberikan sosialisasi kepada kanak-kanak yang terlibat tentang budaya-budaya masyarakat lokal serta undang-undang yang ada di dalam negara kita.
Matlamat penubuhan sekolah jalanan Pasar Filipin ni memanglah untuk memberi pendidikan kepada kanak-kanak stateless dan juga miskin kota di Pasar Filipin lah. Dan kebanyakan kanak-kanak ini adalah kanak-kanak yang tidak pernah sama sekali bersekolah dan tidak pernah mengenal apa itu sekolah dan tidak pernah langsung untuk mendapat pendidikan formal sebagaimana kanak-kanak yang dilahirkan dalam kewarganegaraan Malaysia ini, yang lahir dalam masyarakat yang bernasib baiklah. Dan untuk soalan 10 tahun akan datang, kami tertarik dengan kata-kata seorang kenalan aktivis yang membela kanak-kanak stateless di Sandakan. Beliau mengatakan bahawa kanak-kanak stateless ini seperti satu bom jangka yang besar yang menunggu masa untuk meledak. Kita mungkin boleh menjangkakan generasi kanak-kanak stateless ini akan meledak pada 20 tahun akan datang, kerana kehidupan yang mereka miliki sekarang ini tanpa pendidikan dan tanpa pengajaran nilai murni mempunyai potensi besar untuk membentuk satu fenomena yang buruk yang tidak dapat diduga dari sekarang. Jadi kami mahasiswa merasakan bahawa kami bertanggungjawab untuk mematikan atau paling kurang melemahkan bom jangka tersebut. Inilah matlamat utama penubuhan SGPF. Usaha penubuhan sekolah jalanan Pasar Filipin dilihat sebagai usaha untuk menegakkan hak asasi manusia di mana mereka dilihat mempunyai hak yang sama seperti masyarakat lain, iaitu mempunyai hak untuk menimba ilmu. Maka dengan itu, penubuhan sekolah jalanan Pasar Filipin sedikit sebanyak membantu mereka-mereka untuk memperoleh pendidikan asas seperti membaca, menulis, mengenal huruf maupun warna serta mengira. Malah usaha ini dapat melahirkan kesedaran dalam jiwa mahasiswa terhadap golongan mereka yang kurang bernasib baik dan dalam serba kekurangan. Mahasiswa yang sedar akan situasi ini akan berusaha untuk mewujudkan suasana yang harmoni di masa yang akan datang bagi membela nasib-nasib mereka golongan stateless yang tidak diiktiraf di mana-mana negara. Lihatlah, kegembiraan dapat dilihat pada senyuman wajah yang terukir hasil dari usaha SJPF UMS. Ternyata mereka juga dahagakan pendidikan seperti mana kita berusaha untuk menimba ilmu sehingga hari ini.